qayyum. Salli wa sallim adada ilmika ala abdika wa rasulika wa nabiyyika wa habibika sayyidil ma'sum sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa ahli mahabbatih wa aslih syu'unal ummati wa farij anna humumana wa gumumana ya hayyu ya qayyum. Allahumma alimna ma jahilna, Allahumma rizna ilman nafi'an warzuqna fahman nabiyyin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pada suatu hari Nabi Isa alaihissalam keluar rumah. Lalu ia bertemu dengan iblis yang sedang membawa madu di tangan kanannya dan debu di tangan kirinya. Nabi Isa alaihissalam bertanya, "Wahai musuh Allah, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu kerjakan pada madu dan debu ini? Di sebelah kanan kamu madu, di sebelah kiri itu debu. Kamu buat apa dengan madu dan debu itu?" Lalu iblis mengatakan bahawa madu aku sapukan kepada mulut orang-orang yang sedang mengumpat, sehingga orang akan menjadi leka. Sementara debu aku akan lemparkan kepada wajah anak-anak yatim, sehingga orang jadi benci anak yatim, orang tidak mengasihi anak yatim. Maka apabila seorang itu menyatakan keburukan kepada seorang lain, maka syaitan akan menjadikan orang itu leka. Orang itu akan rasa suka, bahkan ia akan rasa manis, kerana di sisinya itu ada syaitan yang meletakkan madu pada mulutnya. Akibat daripada itu hilang sifat kasih sayang. Seseorang yang menyatakan keburukan kepada orang lain, bermakna orang itu tidak ada kasih sayang pada orang yang dia kata. Apabila dia menyatakan keburukan, bermakna antara dia dengan orang yang dia kata itu ada permusuhan. Maka itulah yang menggembirakan syaitan. Syekh Junaid Baghdadi, seorang yang saleh, beliau ini sembahyang satu hari 400 rakaat. Allah memberi dia kekuatan. Tidak disebut 400 itu satu malam ke, sehari semalam ke, hanya riwayat kata 400. Ada kata semalaman. Tapi 400 rakaat itu sembahyang sunat, tidak termasuk sembahyang wajib. Itu Syekh Junaid Baghdadi. Maka beliau terkenal orang yang saleh. Syaitan cuba menggodanya tetapi tidak berjaya. Ketika mana orang ingin menggoda Syekh Junaid Baghdadi, menjatuhkan Syekh Junaid Baghdadi, lalu didatangkan satu orang wanita yang cantik. Lalu wanita itu mengajak dia berzina. Dia menyebut nama Allah, jatuh wanita itu lalu mati. Maka diberitahu kepada raja. Raja panggil Syekh Junaid Baghdadi, "Kenapa engkau membunuh wanita ini?" Kata Syekh Junaid Baghdadi, "Aku tidak membunuhnya. Aku hanya menyebut nama Allah Ta'ala. Maka dengan itu Allah memeliharakan aku, ibadat aku 40 tahun. Dan Allah menyelamatkan aku daripada godaan wanita ini." Lalulah dikatakan bahawa Syekh Junaid ini orang yang saleh. Satu hari dia berjalan, lalu bertemu dengan satu orang pemuda. Pemuda itu meminta sedekah. Lalu dia berkata di dalam hati, alangkah eloknya lelaki ini bekerja, tidaklah dia meminta-minta. Dia berkata dalam hati. Maka malam itu tak mampu dia nak sembahyang mencukupkan 400 rakaat. Tak mampu. Bahkan dia tak mampu mencukupkan zikir-zikir yang rutin, yang biasa dia baca. Lalu dia berfikir, kenapa aku tak mampu nak buat 400 rakaat yang biasa dilakukan? Dan dia pun fikir, kenapa berat untuk nak amalkan zikir, sedangkan zikir selama itu merasa ringan bagi dirinya. Maka dia merasa hairan, fikir, apa salah aku? Lalu dia tertidur.
Di dalam tidur Syekh Junaid Baghdadi bermimpi. Lalu dia bermimpi dia didatangi satu mayat dan diletakkan di atas satu meja yang panjang. Mayat itu dibaringkan dan dia duduk di hadapan mayat tadi. Lalu orang meletakkan pinggan dia. Orang letak pisau. Dia ada pinggan, ada pisau. Lalu orang berkata kepada Syekh Junaid, "Wahai Syekh Junaid, engkau makanlah daging orang ini." Maka dia terkejut. Dia bertanya, "Kenapa aku diperintahkan makan daging? Sedangkan ini mayat. Ini manusia, bukan daging binatang yang boleh dimakan. Kenapa engkau perintahkan aku makan?" Lalu orang yang menghantar mengatakan, siang tadi kamu ada menyatakan buruk pada orang ini." Lalu dia pun berkata, "Aku hanya berkata di dalam hati sahaja. Aku berkata dalam hati sahaja. Berkata dalam hati, orang muda ini, alangkah baiknya kalau dia bekerja, tidaklah dia meminta-minta." Itu je. Kata orang itu, "Aku hanya berkata dalam hati sahaja." Perkataan kamu di dalam hati menyebabkan kamu tidak mampu beribadat seperti biasa. Maka terkejut dia di dalam tidur. Lalu dia menangis bertaubat kepada Allah Ta'ala di atas menyatakan buruk pada orang hanya di dalam hati. Namun dia tidak puas hati, walaupun sudah bertaubat, dia kena cari orang itu untuk minta maaf. Maka dia pun mencari pemuda. Pada peringkat awalnya tidak ketemui. Pergi ke sini tak jumpa, pergi ke sini tak jumpa. Tiba-tiba bertemu dengan anak muda itu. Bila bertemu pada anak muda itu terus berkata, "Adakah engkau ingin mengulangi kesalahan kamu?" Dia tak sempat kata-kata. Terus orang anak muda itu kata, "Adakah engkau ingin mengulangi kesalahan kamu?" "Tidak, aku bertaubat kepada Allah dan aku meminta maaf kepadamu." Lalulah anak muda tadi berkata kepada Syekh Junaid, "Itu hanya engkau menyatakan buruk pada aku di dalam hati. Lihatlah ibadatmu. Bagaimana kalau menyatakan buruk secara terang-terangan dengan lidahmu?" Maka itulah sebabnya seseorang itu tidak mampu melakukan ibadah apabila seseorang itu tidak mampu menjaga lidahnya. Lalu dikatakan bahawa maka dikatakan bahawa apabila sahaja seseorang itu membenci anak yatim. Bila membenci anak yatim, lalu orang itu menghardik anak yatim, memarahi anak yatim, maka bergegar arasy Allah Ta'ala. Kerana kemurkaan Allah Ta'ala ke atas orang yang membenci anak yatim. Maka syaitan dia akan mendatangkan debu. Maka debu itu dilemparkan kepada anak-anak yatim. Sehingga orang itu merasa tidak mengasihi, tidak rasa kasihan kepada anak-anak yatim. Maka inilah yang dilakukan oleh iblis. Rasulullah SAW bersabda, jika anak yatim itu dipukul, maka bergoncanglah arasy Allah Ta'ala disebabkan tangisan anak yatim tersebut. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wahai para malaikat tu, cuba kamu tengok kenapa anak yatim itu menangis. Apakah yang menyebabkan anak yatim itu menangis?" Lalu dikatakan bahawa anak yatim itu menangis kerana dipukul, diherdik dan seumpamanya. Itulah yang menyebabkan bergegarnya arasy, bergoncang arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesungguhnya syaitan akan buat bagaimana nak mencabut kasih sayang di antara satu sama lain. Ia suruh kita ataupun menggalakkan kita agar menyatakan buruk kepada orang lain dan membenci anak-anak yatim. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melindungi anak yatim,
barang siapa yang melindungi anak yatim dengan dia memberi makan, memberi minum, maka wajiblah syurga di atasnya. Satu hari Nabi SAW berjalan, lalu kelihatan satu budak wanita, budak perempuan yang kecil sedang menangis. Maka menangis, kedua lututnya diletakkan pada kepalanya dan dengan tangannya ke bawah. Menangis. Lalu dalam keadaan macam itu, Rasulullah pun datang pada anak muda tadi bertanya, "Wahai anak, kenapa engkau menangis?" Lalu dia berkata, "Telah hilanglah ibu bapaku. Baru ni ibu, ini ayah pula hilang. Maka aku sudah tidak ada siapa-siapa lagi di atas muka dunia." Lalu Rasulullah SAW menggembirakan anak yatim itu, sambil memujuknya agar anak yatim itu tenang. Lalu Rasulullah pun berkata, "Mahukah kamu kalau ayah kamu itu adalah Rasulullah dan ibu kamu ada Siti Khadijah?" Masa itu isteri Rasulullah ada Siti Khadijah radhiyallahu anha. Mendengar itu, baru anak tadi pun melihat, mendongak ke atas. Ternyata wajah yang indah, iaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda mengusap kepala anak yatim. Di antara sunnah kita, bila tengok anak yatim, kita usap atas kepalanya, menandakan kasih sayang kita kepada anak yatim. Lalu Rasulullah membawa dia pulang dan diberi pakaian dan beri makanan. Lalu Rasulullah SAW memberitahu, orang yang buat baik dengan anak yatim seperti Nabi tunjuk dua jari, jari telunjuk dengan jari tengah, betapa rapatnya dia dengan Rasulullah SAW di dalam syurga apabila duduk di atas muka dunia, menyayangi, mengasihi anak yatim. Maka sifat kasih sayang ini bagus, tapi lagi bagus kalau dia letak sifat kasih sayang ini pada anak yatim. Lalu dikatakan lagi di dalam Raudhah Al-Ulama disebut, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak makan, maka Nabi Ibrahim berjalan, satu batu, dua batu, maknanya jauh perjalanan tadi, kadang-kadang sampai 6 km, 10 km berjalan mencari teman untuk makan bersama. Maka di antara sifat para Nabi, para Rasul, mereka adalah orang yang memikirkan orang lain, lalu diberinya makan. Dan kenapa sanggup berjalan jauh? Kerana memikirkan, aku tidak akan makan kalau aku kenyang, orang lain lapar. Maka demikianlah yang ditunjuk oleh kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada satu hari Imam Sayyidina Ali karramallahu wajhah menangis. Lalu ditanya, "Apakah yang menyebabkan engkau menangis, wahai Sayyidina Ali?" Ia menjawab, "Sudah 7 hari tidak ada tetamu datang ke rumah aku." Kata Sayyidina Ali, 7 hari tetamu tak datang rumah aku, menangis. Jangan ada di kalangan kita tak suka terima tetamu. Tetamu ini, satu ketika Nabi SAW datang ke rumah satu orang sahabat menjadi tetamu. Bila saja Rasulullah balik, maka keluar binatang-binatang yang berbisa itu, kala jengking apa-apa keluar daripada rumah dia itu, lalu meninggal, lalulah lari menghilang. Lalu diceritakan, Rasulullah mengatakan apa? Tetamu datang membawa rahmat, dia pulang bala dihindarkan daripada rumah tadi. Jadi kalau tetamu datang ini, kita pun amanah menyambut dengan baik. Bila kita pulang sahaja, maka segala bala-bala tadi dia buat keluarnya. Selepas keluarnya para tetamu, Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu." Sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia muliakan akan tetamu. Ketika mana Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Utsman ibn Affan, tanya Sayyidina Utsman, "Ma tuhibbu minad dunya?" Apa yang kamu suka daripada dunia?
ikramu duyuf, kata Saidina Osman. Apa yang kamu suka daripada di atas muka dunia? Kata Saidina Osman, ikramu duyuf, saya suka memuliakan tetamu, wa ifsya'us salam, menyebarkan salam, wasaumu, dan dia wasnaum, wassalatu fil laili wan nasu niyam, maka aku suka bangun pada waktu malam sembahyang ketika mana orang lain tidur. Maka Saidina Osman kata, perkara yang aku suka adalah memuliakan akan tetamu. Lalu sudah 7 hari katanya tetamu tak datang. Lalu kata Saidina Ali, aku bimbang takut Allah menghina akan aku. Orang-orang soleh begitu, dia suka tetamu datang. Apatah lagi kalau tetamu itu terdiri daripada orang-orang yang soleh. Dan begitu juga tetamu itu terdiri daripada orang-orang fakir. Kerana sesungguhnya Allah menurunkan keberkatan kepada satu-satu tempat, satu-satu negeri itu apabila yang pertama pemimpin itu pemimpin yang adil. Yang kedua apabila ulama itu ulama yang ikhlas. Yang ketiga apabila orang kaya itu dermawan. Yang keempat orang fakir, apabila orang fakir itu mereka sabar. Dan keempat-empat golongan ini, pemimpin yang saleh, pemimpin yang adil, ulama yang ikhlas, orang kaya yang dermawan, orang fakir yang sabar, keempat-empat golongan ini doanya diangkat oleh Allah. Allah menerima akan doanya. Maka dikatakan kalau kita memberi kepada orang fakir, lalu orang fakir itu doakan kita akan dapat kebaikan dengan doa orang fakir tadi. Lalu dikatakan bahawa 7 hari tetamu tak datang, aku bimbang takut Allah menghina aku. Padahal Sayyidina Ali karamallahu wajhah bukan orang yang kaya. Ada satu kisah yang menarik tentang Sayyidina Ali ini. Satu hari Sayyidina Ali duduk di rumah, tengok-tengok makanan tidak ada, duit pun tidak ada, sedangkan anak-anak dia ini belum lagi makan. Lalu bertanya kepada isterinya Fatimah radhiyallahu anha. Sayyidatina Fatimah mengatakan bahawa ada sedikit simpanan duitnya, maka ambillah buat beli gandum untuk makanan. Maka Sayyidina Ali pun ambil, pergi ke pasar untuk beli gandum agar balik boleh buat makanan. Tetapi bila sampai di pasar, jumpa dengan satu orang fakir. Dia kata, saya fakir, sudah beberapa hari tidak makan. Sayyidina Ali tidak berfikir langsung, tidak fikir kalau aku bagi pada dia, macam mana keluarga aku. Aku pun tidak, terus serta-merta bagi pada orang fakir tadi. Bagi pada orang fakir sehingga orang fakir tadi gembira. Maka pergilah orang fakir menghilang diri. Sayyidina Ali pun berfikir, aku ini tidak ada makanan untuk ahli keluarga aku, macam mana? Maka Sayyidina Ali ingin mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jumpa dengan satu orang tua. Wahai Ali, maukah aku menjualkan kepada kamu unta ini? Maukah engkau membeli unta yang aku jual ni? Kata Sayyidina Ali, macam mana aku nak beli unta? Nak makan pun tak ada duit. Sayyidina Ali kata tak ada duit nak membeli unta. Lalulah kata orang tua tadi. Sayyidina Ali tak pernah tengok orang tua ni. Kata orang tua ni, beginilah, oleh kerana engkau tidak ada duit, engkau pergi ke pasar. Engkau jualkan unta ni dan aku akan upah kamu jual unta tadi. Maka Sayyidina Ali pun bersetuju. Sayyidina Ali pun ambil unta tadi, pergi ke pasar. Bila pergi ke pasar, jumpa satu orang orang tua juga jumpa. Hai Ali, kamu mau pergi ke mana? Sayyidina Ali pun tidak mengenali lelaki ini, tak pernah tengok. Saya mau pergi ke pasar. Untuk apa? Saya ingin menjual unta-unta ini. Saya mengambil upah menjual unta orang ini. Baiklah, kata orang itu, berapa harganya? Sayyidina Ali pun sebut harga. Lalu orang itu terus membelinya. Bila membelinya, dapatnya duit, maka Sayyidina Ali pun pergilah nak hantar duit tadi supaya dapat upah. Kerana kaedah dia jangan ambil upah dulu baru hantar, beri dulu biar tuan dia bagi upah.
Maka dalam keadaan macam itu, Sayyidina Ali pergi cari orang yang pertama, pakcik yang bagi unta, tuan unta tadi. Ternyata bahawa orang itu tidak ketemui. Mana ini? Nak ambil upah macam mana tuan dia tak jumpa? Lalu Sayyidina Ali karamallahu wajhah pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila jumpa Nabi, Nabi tanya, adakah engkau mau menceritakan aku atau aku menceritakan pada kamu? Allah dah tahu, Allah bagi tahu pada Rasulullah. Sayyidina Ali kata, Rasulullah cerita. Baiklah, Rasulullah lah yang bercerita. Rasulullah kata, wahai Ali, di rumah kamu tidak ada makanan. Sehinggalah isteri kamu Fatimah menyuruh kamu membeli makanan, membeli gandum untuk dibuat makanan. Tiba-tiba dalam perjalanan kamu berjumpa dengan satu orang. Dia ingin menjualkan unta pada kamu. Kamu tidak ada duit, akhirnya kamu mengambil upah menjual unta dia. Kemudian kamu pun bawa lah unta. Bila bawa unta, jumpa pula seorang lagi. Seorang lagi jumpa, dia pun membeli unta daripada kamu. Kemudian hasil daripada jualan unta, kamu nak menyerah kepada orang yang pertama tadi, kamu tidak ketemui. Rasulullah cerita, tidak ketemui. Wahai Ali, kamu tahukah siapa yang memberi unta kepada kamu untuk dijadikan untuk kamu menjualnya supaya kamu mengambil upah, dan kamu tahukah siapa yang membeli unta itu? Tidak ya Rasulullah, saya tak tahu. Yang puan beri unta tu saya tak tahu, yang tukar jual tak tahu. Yang kedua-dua itu adalah malaikat. Kedua-dua itu adalah malaikat. Allah mengutuskan malaikat setelah engkau memberi kepada orang fakir yang dalam keadaan kelaparan, sedangkan engkau memerlukan tadi. Maka Allah melihat perbuatan kamu tadi. Allah terus, maknanya Allah Ta'ala terus mengutuskan malaikat. Sebab itu kata malaikat, uhibbu minan dunya salasun, aku suka daripada dunia ini, kata malaikat, 3 perkara. Iblawu risalah wa adal amanah wa hubbul masakin. Kata malaikat, aku suka menyampaikan risalah, aku suka menunaikan amanah, aku suka kepada orang-orang miskin. Siapa yang menolong orang miskin, siapa yang menolong orang fakir dengan sifat kasih sayang yang ada padanya, malaikat akan tolong dia. Maka tahulah, dah nak buat macam mana duit ni? Itu malaikat. Katanya Rasulullah, itu bahagian kamu, ambil kemulah. Allah Ta'ala beri hadiah pada kamu. Sebab apa? Sifat baik kamu tolong orang susah. Ini Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dalam begitu kita tahu kisah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bukan seperti Sayyidina Abu Bakar yang kaya, tidak seperti Sayyidina Osman Ibn Affan yang kaya. Tetapi Sayyidina Ali kalau tetamu tak mari rumah dia, 7 hari menangis dia. Menangis dia. Aku bimbang, takut Allah menghina aku, katanya. Demikianlah sahabat Nabi. Lalu dikatakan lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi makan seseorang yang sedang lapar kerana mengharapkan redha Allah Ta'ala, wajiblah syurga baginya. Dahulu ada satu orang ulama di Yaman, di Hadramaut Yaman, namanya Syekh Abu Bakar Ibn Salim, Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau ini saleh, malam-malam beribadat, dan dia suka kepada ilmu. Lalu Allah kayakan dia. Dengan kuatnya beribadat, dia suka kepada ilmu, belajar ilmu, sehingga alim, dan dia ahli ibadat. Allah kayakan dia. Maka dengan kayanya Syekh Abu Bakar bin Salim ini, beliau telah memberi makan kepada orang fakir miskin lebih kurang 800 orang satu hari. Bukan satu bulan, satu hari. 800 orang dibaginya, dibuatnya roti kepada orang-orang ramai setiap hari. Semakin banyak dihabiskan harta dia pada jalan Allah, beri orang makan, semakin banyak duit yang Allah Ta'ala beri. Bagi dia. Walaupun demikian, dia seorang yang tawadhu'. Maka diberinya kepada tukang-tukang masak, upah-upah membuat roti, beri pada fakir miskin. Maka setiap hari fakir miskin datang balik, makanan. Maka di zaman itu, fakir miskin yang ada keliling di situ tak fikir tentang makan. Kalau lapar, rumah Syekh Abu Bakar bin Salim jamu tiap-tiap hari. Maknanya kalau zaman kita tak ada seperti Syekh Abu Bakar bin Salim tiap-tiap hari,
setahun sekali besar-besar tak apa dah. Mana setahun sekali beri besar-besar 1,000 orang beri makan. 12,000 awal majlis Maulid Nabi, 10,000, 5,000 setahun sekali jadi dah. Maknanya, tapi kalau dah oleh sebulan setahun sekali, tak apalah buat 6 bulan sekali tak apa. 1 bulan sekali tak apa. Bagi jamu makan, tak mampulah ribu-ribu, boleh 1,000 orang ke 500 orang ke, tak apa dah. Maknanya, jadi nak bagi tahu tiap-tiap hari bagi makan kepada fakir miskin. Satu hari ada satu orang mochi datang rumah Syekh Abu Bakar bin Salim. Tukang masak dia kata, "Mochi nak buat apa?" Mochi ni nak bagi hadiah ke Syekh Abu Bakar bin Salim, nak bagi gandum. Orang tu kata, tukang masak kata, Mochi tengok rumah Syekh Abu Bakar bin Salim, banyak berguning-guning gandum. Wak madak menderi. Maknanya bahasa Terengganu. Nak buat apa? Tak payah Mochi, tak payah, cukup dah. Kebetulan ketika dia cakap gitu, didengar Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim pun tengok Mochi tadi lari dalam keadaan bersedih. Syekh Abu Bakar bin Salim kejar, Mochi nanti dulu. Mochi mau jumpa saya, ada apa? Saya baru ingin beri hadiah supaya dapat bahagian saya juga, buat makanan ini untuk orang-orang ramai. Kata Syekh Abu Bakar bin Salim, saya terima. Saya terima apa yang Mochi sumbangkan itu. Maka dia beritahu pada anak murid dia ataupun tukang masak dia, jangan kamu sombong dengan nikmat Allah. Kalau perkara sedikit kamu tidak bersyukur, nanti kamu dapat banyak, kamu tak mampu juga bersyukur. Maka ini Syekh Abu Bakar bin Salim. Dulu ada satu ulama di Hadramaut, namanya Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau memberi makan satu hari 800 orang sampai ke beliau wafat. Maknanya, maka Allah mengatakan, siapa yang beri makan pada orang lapar, maka dia beri makan kerana nak cari redha Allah, bukan nak dapat pujian, bukan nak dapat apa-apa sanjungan ataupun mendapat sokongan. Tidak, beri saja kerana mencari redha Allah. Wajabat alaihil jannah, wajib dia masuk dalam syurga. Maka sebaliknya, barang siapa yang tidak memberi makan orang yang sedang lapar, maka pada hari kiamat Allah menahan kurnianya dan mengazabkan dia dalam api neraka, wal iyazubillah. Jadi kalau orang-orang lapar, datang bagilah apa-apa makanan yang kita ada. Bahkan sesiapa yang memberi orang lapar, Allah memadam kemukaan Allah. Allah marah dia ni, dia buat maksiat banyak. Tiba-tiba satu hari dia beri makan ke orang, Allah padamkan kemukaan. Maknanya Allah, maknanya kasih kepada dia. Baik. Kemudian dikatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan syurga, dekat dengan manusia. Ini ujian bagi orang kaya ialah dermawanlah. Ujian bagi orang kaya ini ialah infak fi sabilillah. Maknanya, maka orang yang dermawan ini, yang suka infak, dia dekat dengan Allah. Allah kasih kepada dia dan dia dijauhkan daripada bala. Contoh kisah zaman Nabi Allah Sulaiman, ada satu orang itu dia ambil anak burung, main-main anak burung sampai mati. Maka ibu hak burung tadi datang tengok anak dia mati, mengadu pada Nabi Allah Sulaiman. Bila mengadu pada Nabi Allah Sulaiman bagi amaran, kalau kamu bunuh anak burung nanti, aku akan bunuh kamu. Aku akan hantar mana tentera aku untuk membinasakan kamu. Maka ketika mana selang berapa lama, orang itu jadi tabiat itu, dia ambil anak burung. Bila dia ambil anak burung, akhir sekali ibu burung tadi mengadu pada Nabi Allah Sulaiman. Maka dalam keadaan macam itu, Nabi Allah Sulaiman hantar tentera dia, tetapi dia selamat. Sedangkan dia bunuh anak burung, dia selamat. Lalu Nabi Allah Sulaiman tertanya, apa sebab dia? Dia kata, tadi masa panjat pokok tadi nak ambil anak burung, ada orang fakir miskin turun bawah, dia pun turun, we makan belaka fakir miskin. Dia we makan fakir miskin. Kata Nabi Allah Sulaiman, sabit tu je Allah, aku tak dapat membinasakan kamu. Allah kasih kepada orang yang mengenyangkan orang-orang yang lapar. Maka sedangkan orang yang bakhil itu
bakhil ini kata ulama tidak mahu membelanjakan hartanya kepada kebaikan. Kalau harta-hartalah maknanya, tidak mahu membelanjakan harta kepada kebaikan, maka dia ini jauh daripada syurga, jauh daripada manusia. Manusia pun tak suka dia, dan dia dekat dengan neraka, wal iyazubillah. Maka dikatakan bahawa sebab itu kita kena ingat pemberian-pemberian Allah Ta'ala ini bukan milik kita. Itu milik Allah Ta'ala memberi kepada kita untuk kita menggunakan pada jalan yang Allah redha. Jadi disuruh, kata guru saya, bahagian kamu ambil untuk mencukupkan diri kamu, maknanya, dan lebih pada itu kamu gembirakanlah orang lain. Kerana ingat, kita gembirakan orang susah di atas muka dunia, satu hari kita akan susah, sangat-sangat susah dekat negeri akhirat. Lalu Allah menggembirakan kita. Kerana Allah berjanji, siapa yang menggembirakan makhluk aku di atas muka dunia, yang lapar dikenyangkan, yang tiada pakaian diberi pakaian, yang susah disenangkan, dihiburkan hatinya, Allah akan menggembirakan dia dekat negeri akhirat. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang jahil dia dermawan. Orang jahil dia dermawan, lebih Allah suka daripada ahli ibadat, tetapi dia kedekut, dia bakhil. Antara ahli ibadat yang bakhil dengan orang jahil, tetapi dia dermawan, lebih Allah kasih orang jahil yang dermawan. Maka sesungguhnya jadilah kita orang yang dermawan dengan membantu mengeluarkan harta mengikut kemampuan kita. Di tempat lain baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat nanti ada 4 orang yang masuk syurga tanpa hisap. Ada 4 orang, kata Imam Ghazali, masuk syurga tanpa hisap. Jadi kita mohon pada Allah, Allahumma adkhilna jannata bighairi hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, masukkan kami syurga tanpa hisab. Ada 4 golongan orang yang masuk syurga tanpa hisab. Yang pertama siapa? Yang pertama ahli ilmu, yakni ulama. Ulama yang mengamalkan ilmu. Ulama yang mengamalkan ilmu. Maka ulama itu siapa? Ulama itu Allah berfirman, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Ulama yang diakui oleh Allah Ta'ala, yang diiktiraf oleh Allah Ta'ala, bukan duduk pada banyak ilmu, bukan duduk pada petah berkata-kata, bukan duduk dalam keadaan boleh menjawab persoalan, tidak. Tetapi ulama yang dimasukkan oleh Allah Ta'ala, yang sebenar-benar yakhshallah, yang takut kepada Allah, yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dikatakan bahawa yang pertama, mana-mana orang alim, mana-mana ulama yang mengamalkan ilmunya, dia akan masuk syurga tanpa hisab. Yang pertama. Yang kedua, orang yang mengerjakan haji dan juga umrah. Orang yang mengerjakan haji, bila sebut haji termasuk umrah lah. Sebab apa? Kalau orang kerja haji itu haji tamattu', dia akan buat maknanya umrah dulu baru haji. Kalau dia buat haji ifrad, dia buat haji dulu baru umrah. Kalau buat haji qiran, dia buat haji dan umrah sekaligus. Maknanya, maka sesiapa yang mengerjakan haji dan umrah dalam keadaan dia tidak bercakap perkataan yang kotor, dia tidak bercakap perkataan yang menunjukkan dia fasik, dia tidak berbuat perkataan yang perbuatan fasik. Lepas daripada dia mengerjakan haji, dia balik, tidak lagi bercakap kotor, tidak lagi buat fasik, sampai dia mati, maka dia akan masuk syurga tanpa hisab. Masuk syurga tanpa hisab. Sebab itu ada orang buat kaedah, dia kata apa, nak tengok haji tu terima tak terima, tengok lepas dia balik haji. Kalau lepas balik haji dia ini jadi soleh, jaga perkataan dia, maknanya tak buat benda-benda yang mendatangkan dosa, ini menunjukkan dia ini diterima hajinya. Dan yang ketiga, orang yang mati syahid pada jalan Allah Ta'ala untuk meninggikan nama Allah, kalimah Allah. Dan yang keempat,
Yang keempat, orang dermawan. Orang dermawan masuk syurga tanpa hisap. Dermawan yang mencari harta yang halal dan juga menginfakkan di jalan Allah Ta'ala tanpa perasaan riak, maka mereka ini akan masuk syurga tanpa hisap. Hanya ulama bersisih, siapa dulu? Orang kaya dulu kot, orang berjihad dulu kot, ulama dulu kot, takut-takut orang haji dulu. Itu bersisih pendapat. Tapi empat golongan ini mereka masuk syurga tanpa hisap. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah memiliki hamba-hamba yang dikhususkan dalam pemberian nikmat untuk dimanfaatkan kepada hamba-hambanya yang lain. Orang-orang Allah khususkan. Ada orang ni aku bagi nikmat dia banyak, harta dia banyak, ni kurang. Orang ni aku beri lebih-lebih sungguh. Allah khususkan. Kadang-kadang orang tu kerja lebih kurang, Allah Ta'ala beri rezeki luas. Namun barang siapa yang bakhil untuk memberikan kepada orang lain, kepada mereka, yakni kepada orang lain, nescaya Allah Ta'ala akan mengambil darinya dan diberi pada orang lain. Dan main ada yang pernah bilang, dulu saya jutawan ustaz, hari ni dah. Maknanya dulu saya miskin, hari ni jutawan pun ada. Dulu jutawan, hari ni miskin pun ada. Jadi sebenarnya ketika itu Allah menguji macam mana keadaan. Maka dalam satu hadis, kedermawaan adalah salah satu pokok di antara pokok-pokok syurga. Dahan-dahannya menjulur ke bumi. Barang siapa yang mengambil salah satu dahannya, dahan itu akan membimbing dia ke syurga. Itu gambaran maknanya. Jadi dikatakan bahawa Sayyidina Jabir meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, apakah amalan yang paling afdal? Maka amalan yang afdal kesabaran dan berlapang dada. Ini antara amalan yang afdal. Ini menunjukkan kasih sayang. Kita berlapang dada, kita sabar. Kita membelanjakan harta, tunjuk kasih sayang kita pada orang lain. Al-Miqdad ibnu Suraish radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis daripada bapanya yang diterima daripada datuknya, katanya, saya bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tunjukkan kepada saya jalan yang dapat memasukkan saya ke dalam syurga. Ini sahabat kalau tanya soalan pada Rasulullah, memang soalan yang baik, yang sangat baik. Itu bukan untuk dirinya saja, untuk umat, untuk kita. Sahabat tolong tanya, ya Rasulullah, tunjukkan kepada saya jalan yang mana jalan ini membawa saya ke dalam syurga Allah Ta'ala. Maka Rasulullah menjawab, di antara hal-hal yang mendatangkan keampunan, untuk masuk syurga kamu perlukan keampunan, dan perkara yang membawa ke keampunan itu adalah memberi makan orang miskin. Kamu memberi makan kepada orang miskin. Jadi bila beri makan pada orang miskin, bermakna apa? Kamu menunjukkan kasih sayang kepada makhluk Allah. Sedangkan orang tunjuk kasih sayang kepada seekor anjing masuk syurga. Orang tunjuk kasih sayang pada seekor anjing yang dahaga, bagi air. Nabi kata orang itu menjadi ahli syurga sebab memberi minum kepada seekor anjing. Maka dikatakan apa? Memberi makan kepada orang miskin. Dan juga menyebarkan salam. Jumpa orang, bagi salam, sama ada yang kenal ataupun tidak kenal. Bagi. Kerana apa? Kerana salam itu mendoakan kebaikan kepada orang lain. Maka yang kedua, kamu sebarkan salam. Dan yang ketiga adalah kamu berkata-kata dengan perkataan yang baik. Bercakap dengan percakapan yang baik. Jadi bila bercakap yang baik itu menggembirakan hati orang. Dan bercakap yang baik-baik itu membawa kepada kasih sayang di antara satu sama lain semakin erat, semakin dekat dengan percakapan yang baik-baik. Nabi SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Sesiapa yang benar-benar beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia bercakap yang baik-baik ataupun dia diam. Lalu ulama buat kesimpulan, sesiapa yang bercakapnya membawa kepada kebaikan, bercakap lebih baik kepada orang itu.
Barang siapa yang bercakap membawa keburukan, diam lebih baik bagi orang itu. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita. InsyaAllah akan datang kita bicara mengenai berbuat baik kepada kedua orang tua. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.